Okey, Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama. Okey. So, hari ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Dr. Jamilah, ya. Dr. Jamilah Sattar, ya, yang basically dia adalah pakar dalam bahagian hematologi. So basically kita dah tengah tunggu untuk beliau terima kita punya invite. Okay, tadi kita dah buat sesi trial. Okay, so ada juga ya yang mengenali Dr. Jamilah. Itu pun dia. Maaf. Pun. Okay, Assalamualaikum Dr. Jamilah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini, petang-petang hari Sabtu ni, puasa pula tu, ya. Tak lama lagi nak buka, so mesti sibuk kat dapur. So Dr. Jamilah kata dia nak masak awal hari ni. So sempena untuk bersama kami. Oh, hari ni anak ya? Okay. So okay, alright. So tanpa buang masa lagi, maybe kita boleh ceritalah sedikit kita tanya-tanya sikit pasal thalassemia ni. Hari ni adalah hari thalassemia sedunia, okay? So bila orang cakap pasal thalassemia, tak ramai yang tak tahu apa tu sebenarnya penyakit ataupun penyakit thalassemia ni. Kalau Dr. Jamilah boleh terangkan sedikit kepada penonton ataupun pasangan-pasangan ni. Penyakit thalassemia ni adalah satu jenis penyakit genetik di mana sel darah merah tidak dapat dibentuk dengan secukupnya. Dan ini menyebabkan kekurangan sel darah merah. Ya. Ada tahap yang teruk, ya, apa yang dipanggil thalassemia major, di mana pesakit tidak boleh hidup tanpa pemindahan sel darah merah. Ada tahap yang tidak sebegitu teruk, ya, apa yang dipanggil thalassemia intermediate, di mana pemindahan darah diperlukan pada situasi tertentu saja, seperti jangkitan kuman ataupun semasa hamil, apabila keperluan darah meningkat. Ya. Jadi itulah thalassemia. Jadi thalassemia itu adalah satu jenis penyakit genetik, ya. Maksudnya yang diturunkan dan apa? Dia pass lah daripada mak ayah kepada anak dia dan seterusnya lah. Ya. So itu penyakit yang diwarisi. Okay. So agaknya dekat Malaysia ni berapa orang yang ada penyakit thalassemia ni? Berapa? Lebih yang berdaftar di registry thalassemia ada lebih 80,000 pesakit thalassemia. Ya. Jadi penyakit thalassemia ni adalah penyakit genetik yang paling biasa berlaku, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia. Ya, it's a single most common genetic disorder. Ya. Dan prevalence-nya di Malaysia sangat tinggi. Iaitu 1 dalam 10 orang adalah pembawa jin thalassemia. 1 dalam 10? Sebab tu 1 dalam 10. Dulu memang mungkin dikatakan 1 dalam 20, tapi kalau dibandingkan semua jenis thalassemia, pembawa thalassemia alpha dan beta dan hemoglobin E, ya, ada banyak jenis thalassemia. Ya, 1 dalam 10 orang adalah pembawa. Okay, quite common because saya ingat dalam 1 dalam 20 ataupun tak adalah se-common 1 dalam 10. Maksudnya dalam 10 orang tu 1 tu mungkin sama ada pembawa jenis-jenis thalassemia ni. Saya sendiri ada menjalankan satu study lah di sekolah yang depan kita yang saya berkhidmat, ya. Yang didapati 1 dalam 9, 1 dalam 10. Memang sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Okay, kalau macam mana, apakah gejala ataupun simptom orang tu ada thalassemia? Sebab ramai yang tak tahu, so dia bila dia tahu dia ada thalassemia tu, apa dia punya yang dia alami dari segi? Ya, sebab kekurangan sel darah merah, seseorang tu memang cepat letih dan kelihatan pucat. Untuk kanak-kanak thalassemia pula, mereka tidak membesar dengan normal.
tanpa rawatan pemindahan darah. Dan tumbesaran pun akan terencat dan hati dan limpa pun membesar dan membengkak sehingga membuat perut nampak buncit. Dan kanak-kanak pun senang mendapat jangkitan kuman lah. Jadi daya pertahanan sistem imun pun rendah. Itulah tanda-tanda. Kanak-kanak tu bila seseorang ibu nampak kanak-kanak tu tidak membesar, asyik menangis, ya, senang demam, nampak pucat, itu tanda thalassemia. Dalam thalassemia, bila selalunya kita diagnose thalassemia ni, bila kita tahu? Kebanyakan orang yang 1 dalam 10, kebanyakan bila mereka tahu yang mereka tu adalah pembawa ataupun menghadapi thalassemia? Okey. Pengidap thalassemia tu senanglah sebab mereka akan ada gejala-gejala yang simptom-simptom yang saya terangkan. Tapi untuk pembawa thalassemia memang mereka nampak sihat dari segi fizikal, memang nampak normal. Yang kita perlu buat ujian darah baru dapat tahu yang seorang tu adalah pembawa gene thalassemia. Jadi hanya dengan ujian darah untuk pembawa thalassemia. Untuk nak kenal pasti pembawa thalassemia kena buat ujian darah. Tapi untuk pengidap memang dia dah ada simptom-simptom yang saya ada simptom yang penat, rasa pucat, semua tu lah. So itu diorang dah, basically diorang dah tahu. Cuma yang pembawa tu sebab diorang sihat, diorang tak ada gejala-gejala tu, so diorang tak tahu yang diorang tu sebenarnya pembawa. Okay. So kalaulah kita nak tanya macam mana penyakit thalassemia, macam Dr. Jamilah kata dia diturunkan ataupun diwariskan, ya. Macam mana actually cara dia diturunkan kepada generasi yang akan datang? Maksudnya dari segi keturunan tu. Okey. Jadi untuk menurunkan penyakit untuk seseorang ibu bapa mendapat kanak-kanak thalassemia major, ya. Kedua-dua ibu bapa mestilah pembawa gene thalassemia. Jadi penyakit thalassemia diturunkan oleh kedua-dua ibu bapa yang merupakan pembawa gene thalassemia. Ya. Jadi kedua-dua penyakit thalassemia ni melibatkan kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Okay. So maksudnya kalaulah ayah dia tu carrier dan maknya pun carrier, anak tu ada risiko dia boleh jadi major, dia boleh jadi pengidap penyakit thalassemia yang serius lah. So itu yang isunya. Risiko tu 25%. 25%. Maksudnya setiap kali ibu hamil, ya, setiap kali ibu hamil ada kemungkinan 25% daripada kandungan tu adalah pengidap thalassemia. Faham? Ya. So jadi bukan selalunya memang ada banyak salah faham sebab kadang-kadang orang ingat dalam keluarga kita ada 4 orang, satu mesti adalah thalassemia, pengidap thalassemia. Kalau kedua-dua ibu bapa adalah pembawa. Tapi mungkin kalau nasib tak baik, empat-empat mungkin pengidap thalassemia. Maksudnya dia dapat thalassemia yang serius di mana dia perlukan blood transfusion yang kerap. Dan bila isunya, kalau ramai yang kata kalau macam tu masukkan je lah darah, transfuse je lah darah, tapi apa pula risiko bila banyak kerap kali buat blood transfusion ni? Risikonya yang paling utama adalah peningkatan besi dalam darah. Ya. Memang kita tahu ada banyak risiko dari pemindahan darah merah itu sendiri sebab darah itu daripada penderma. Tapi darah sekarang ni lebih selamat sebab kita dah buat saringan untuk hepatitis semua tu. Tapi sebab thalassemia perlukan darah. Jadi memang kita akan buat darah tu selamat untuk pesakit thalassemia, tapi komplikasi yang memang yang utama adalah peningkatan besi dalam darah, dalam badan seorang pengidap thalassemia. Maksudnya bila dia setiap kali dia buat transfusion, so apa kaitan bila zat-zat besi ni banyak dalam darah, dalam badan seseorang tu, apa kesannya kepada seseorang pesakit tu bila banyak sangat zat besi?
Ya. Sebab badan kita tak ada cara untuk mengeluarkan besi yang berlebihan, ya. Jadi dia akan kumpul dalam organ-organ yang penting. Jadi organ-organ yang penting, yang senang mendapat komplikasi adalah organ seperti organ pituitary, ya, yang mengawal hormon seks kita. Dia akan kumpul juga pada dalam jantung, boleh buat lemah jantung, ke dalam hati, lemah hati, ya. Banyak komplikasi, ya, daripada, ya, disebabkan oleh peningkatan besi. Sebab satu beg darah mengandungi lebih kurang 200 mg besi. Jadi setiap 2 ataupun 4 minggu seorang pesakit thalassemia mendapat darah berulang kali, memang zat besi akan meningkat sampai 5 hingga 7 gram dalam 1 tahun. So dan dia perlukan seumur hidup dia kan blood transfusion ni. So kesan zat besi tu akan keep on bertambah kat organ-organ tu sampai organ tu menjadi lemah lah. Jatuh, kalau kat jantung, sakit jantung semualah kan. So itu isunya, ya. So kalau dia pergi macam doktor kata tadi, dia pergi kat kelenjar pituitary, dia akan affect hormon kelenjar ni yang mengawal hormon kesuburan. Maka in a way dia akan affect kesuburan seseorang wanita tersebut yang mengalami thalassemia tu jugalah. Ya. Betul. Dan kematangan seks pun tidak, ya. Dia akan seseorang pengidap thalassemia pun kematangan seks pun tidak normal lah, ya. Dan mereka nampak macam kanak-kanak. Jadi sebab tu penting untuk menyingkirkan besi daripada badan. Jadi selalunya pesakit thalassemia selain daripada menerima darah, mereka perlu juga mengambil ubat menyingkirkan besi. Iron chelators. Okay. And then efektif tak ubat yang untuk menyingkirkan besi tu? Berapa kerap diorang kena buat tu? Ada 3 jenis, setakat ni ada berapa jenis ubat penyingkiran besi, dan salah satu adalah dengan cucuk bawah kulit. Oh, I see. Ya. Yep. Lagi yang lain adalah makan. Jadi memang untuk makan dan cucuk ubat setiap hari memang menjadi beban lah pada pesakit, ya. Pesakit memang kena, ya, semangat kuat, ya, rajin untuk makan ubat, ya. Ya, menyingkirkan besi dan juga untuk pergi hospital kerap kali untuk menjalani pemindahan darah. Memang susah lah, ya. Hidup seorang thalassemia bergantung pada hospital, ya, dan ubat. Memang ada kaedah lain untuk sembuhkan thalassemia, iaitu pemindahan sumsum tulang. Tapi yang tu pemindahan tu selalunya dilakukan pada kanak-kanak dan selalunya perlu ada penderma sama HLA dengan pengidap thalassemia, dan selalunya dia adalah daripada sendiri. Okey, ada satu soalan, ya, Dr. Jamila, yang berkaitan dengan 3 jenis ubat tu, ya. Di mana dia kata kalau mengandung 3 jenis ubat untuk menyahkan iron tu, ya, yang mana yang paling selamat? Jadi ubat yang makan secara oral memang tidak digalakkan. Kita akan memberhentikan ubat yang oral tu semasa seorang mengandung. Ubat yang cucuk, ya, bawah kulit tu, kita benarkan sekiranya zat besi terlampau tinggi, ya, terlalu tinggi, dan pada semester kedua, semester kedua mengandung. Oh, maksudnya selepas 14 minggu. 14 minggu, ya. Sekiranya memang zat besi sangat tinggi lah. Tapi selalunya kita tidak galakkan seorang pengidap hamil sekiranya besi atau ferritin sangat tinggi. Kalau boleh kita nak kurangkan tahap besi itu sebelum kita menggalakkan seorang pengidap thalassemia mengandung hamil. Okey, harap Puan Uswatun Husna dapat faham dapat jawab soalan tu, ya, dipenuhi mungkin. Cuma nak tanya juga, ya, dengan Dr. Jamila, tadi kita ada cakap dia
1 dari 10 ya masyarakat di Malaysia mengalami Tak dengar sangatlah. Dr. Soleha? Oh, tak dengar ya? Tak, kenapa? Tapi, Tak dengar. Ya. okey. Mungkin handphone saya. Okey, yang penonton semua dapat dengar ke? Boleh dengar? Dengar tak? Dr. Jamilah? Sekarang saya dengar tapi memang sangat halus. Halus ya? Tapi boleh teruskan. Okey, saya cuba cara lain. Ni dengar lebih baik? Ya. Okey. So sebab tadi kita ada bincang ya, daripada 10 seorang mengalami thalassemia, adakah macam dekat Malaysia ni kita galakkan bagi pasangan-pasangan tu sebelum diorang kahwin tu diorang check dulu ada tak thalassemia, check dulu darah merah tu ya, bagi pasangan suami dan isteri, adakah mereka pembawa thalassemia tu. Sebab kat Malaysia saya rasa dia bukan wajib lagi kan. Belum wajib lagi tapi di setengah negeri memang pejabat agama memang diwajibkan kan, setengah negeri lah, bukan semua. Tapi memang dia tak wajib lah. Itu adalah usaha negeri masing-masing. Tapi memang seeloknya membuat saringan sebelum kita cari pasangan. Sebelum kita cari pasangan sepatutnya kita dah buat saringan thalassemia. Yelah. Sebab kita kata kalau dah jadi pasangan susah nanti kan, kalau kedua-dua adalah pembawa, adakah kita nak tak jadi kahwin ataupun kita teruskan tetapi ambil langkah-langkah yang lain. Sebab yang at the moment yang tempat kita seluruh Malaysia yang wajib ialah infection macam HIV wajib ya. Tapi dari segi penyakit thalassemia ni walaupun dia tu kerap berlaku, antara yang paling most common macam Dr. Jamilah cakap tu, tapi tak ramai yang actually saring ya. Tapi katakanlah mereka dah bertunang lepas tu baru saring. Okay? Katakanlah kedua-duanya pembawa. So apa yang langkah dah hati tu dah suka dah sama-sama suka, apakah langkah yang boleh mereka lakukan untuk mengurangkan risiko anak menjabat? Sekiranya kedua-dua pasang itu adalah pembawa thalassemia dan selalunya pasangan tu memang susah mereka perlu berjumpa dengan pakar hematologi dan pakar obstetrik dan bincang dan merancang sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin tapi kita perlu menerangkan tentang risiko mendapat anak dengan thalassemia dan kita memberi mereka peluang untuk membuat keputusan mereka sendiri. That means it's informed choice. Sama ada dia nak meneruskan perkahwinan ataupun tidak. Jadi kalau pasangan kedua-dua adalah pembawa thalassemia, pergilah jumpa doktor, doktor pakar hematologi dan obstetrik, dan kita boleh menerangkan risiko mendapat anak sekiranya berkahwin tapi keputusan adalah kamu sendiri. Adakah kita nak teruskan dengan perkahwinan ataupun tidak. Tapi kalau kedua-dua pasangan tu dah kahwin, apakah perlu mereka lakukan? Rasa seperti apa yang saya ceritakan tadi, memang kena bincang dan merancang. Kalau kita nak meminang anak, perlu bincang dulu dengan pakar hematologi dan pakar obstetrik. Dan ada beberapa langkah yang boleh diambil kan. Mungkin Dr. Saleha pun boleh terangkan. So ialah langkah tu selalunya sebab ada yang datang dekat klinik, dia orang dah kahwin dah Dr. Jamilah. Lepas tu baru dapat tahu yang dua-dua ni pembawa. Jadi mereka tengah merancang lah, tengah makan pil dan tengah nak buat keputusan sama ada nak try cuba ambil risiko, maksudnya try sahaja naturally ataupun nak buat rawatan yang IVF, lepas tu check genetik embrio tu semua. Sebab yelah rawatan tu pun mahal sebab mereka bukannya ada masalah kesuburan, mereka lebih kepada risau yang takut anak yang dikandung tu ada dapat thalassemia major. So memang ada yang datang, tapi ada yang tak tahu yang dah mengandung.
katakanlah mereka dah first trimester, baru check tengok kenapa isteri dia ni pucat lepas tu baru dapat tahu yang isteri dia ni pembawa thalassemia. So apa langkah seterusnya yang berlaku selalunya kalau dekat dalam keadaan situasi? Kalau isteri tu pembawa, selalunya pembawa mereka sihat ya, kecuali mereka pun ada kekurangan zat besi ya. Seorang pembawa boleh juga kekurangan zat besi, mungkin sebab tu dia pucat. Tapi selalunya seorang pembawa thalassemia kalau mengandung tak ada jadi masalah. Kita kena pastikan pasangan dia, suami dia tidak juga pembawa gene thalassemia ya. Kalau kedua-dua pasangan pembawa thalassemia, jadi kita perlu memberitahu risiko kepada pasangan itu. Risiko mendapat anak dengan thalassemia major. Kalau awal mengandung, ya kita dapat tahu kedua-dua pasangan adalah pembawa, jadi kita boleh buat beberapa prosedur kan? Prosedur yang nak tahu adakah janin yang dikandung itu mengidapi penyakit thalassemia. Itu dengan CBS ataupun amniocentesis. Ya, betul. Ya. Dan kalau janin itu dipastikan ada mengidap thalassemia, jadi digalakkan untuk menggugurkan dia lah. Sebab dalam fatwa pun dibenarkan sebab penyakit thalassemia mudaratkan anak tu sendiri ya. Dan lagi satu prosedur adalah PGD, Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Rasa Dr. Soleha boleh terangkan yang tu ya? Ya, betul. Lebih lanjut. So basically apa kita buat ialah kita lakukan rawatan IVF, okay? Lepas tu kita dapat embrio tu. So apa mereka buat, diorang check embrio tu, genetik embrio tu mana yang sihat, maksudnya tak ada thalassemia. So yang tak ada thalassemia baru masuk ke dalam rahim lah. Yang ada thalassemia kita tak letak ke dalam rahim. Yeah? So itu yang salah satu kaedah yang boleh kita lakukan, lebih kepada mencegah. Tapi yang baiknya cara ni ialah anak yang dikandung tu bukan pembawa, bukan bukan pengidap thalassemia, maksudnya keturunan anak tu, cucu tu free, dah tak ada dah thalassemia, bukan pembawa pun ya. So dia boleh berhentikan kitaran rantaian thalassemia itulah, being passed over from one generation to another. So itulah yang ada teknik rawatan sekarang. Okay? Tapi kan doktor, baru-baru ni saya terjumpa dengan seorang pesakit dia ni dah ada 3 orang anak ya. So 2 anak dia adalah carrier. Seorang yang nombor 3 ni major. Lah ni dia pregnant ya. Dia dah merancang tapi melekat juga ya. So dia dalam dilema sama ada nak teruskan kandungan ataupun nak gugurkan. So kesian ya tengok mereka lalui, walaupun anak nombor 4 nak lalui sekali lagi macam ibu pun rasa bersalah, suami pun, tapi macam mana kan nak mesti banyak Dr. Jamilah jumpa situasi macam ni dekat klinik. Ya memang sebab sekali kalau dah dapat seorang anak thalassemia memang kalau mengandung lagi sekali memang trauma lah, sebab kita nak anak tu sekiranya thalassemia juga mengalami rawatan yang sama ya memang susah nak tengok anak sendiri ya berulang kali kena cari urat ya, cucuk, nak masukkan darah ya, nak bagi anak makan ubat, lepas tu ya berulang kali ke hospital ambil darah ya. Memang seorang ibu bapa memang tidak sanggup lah nak tengok anak ya dengan thalassemia mengalami ya. Dan ya dia kena buat banyak kali ya, setiap bulan, setiap 3 bulan 3 minggu sekali kena ambil darah macam ni ya. Tadi Dr. Jamilah ada mention pasal fatwa yang dikeluarkan. Kalau Dr. Jamilah boleh cerita sedikit pasal fatwa tu. Fatwa di negara-negara Islam memang membenarkan ya pengguguran anak sekiranya ada penyakit thalassemia ke penyakit genetik yang membahayakan anak tu sendiri ataupun membahayakan ibu yang mengandung. Ya. Jadi dibenarkan ya. Dan saya rasa dibenarkan dalam
120 hari sebelum kandungan ya. Eloknya buat sebelum tu lah. Ya. Sebelum dia Jadi besar. jangan rasa ni kalau seorang ibu bapa nak menggugurkan anak, memang jangan rasa ni lah, guilty lah. Jangan rasa guilty, sebab memang seksa seorang Nak lalui kanak-kanak kalau nak besar dia dengan thalassemia. Okay. Yeah. So tadi Dr. Jamila ada kata thalassemia ni ada banyak jenis, ada banyak type. So at the moment ada sebuah pasangan yang di mana dia adalah HBE trait dan suami dia pula alpha trait. Dia lain, dia bukan beta. Oh, alpha trait. So sekarang ni dia tengah memikirkan sama ada macam mana nak buat ke rawatan cek genetik embrio dia ataupun cuba mengandung secara natural. Dari segi kalau so hemoglobin E trait ni adalah pembawa gene di kromosom beta, sebab dalam hemoglobin ni ada dua jenis rantai hemoglobin, alpha dan beta. Jadi hemoglobin E ni di rantai beta. Manakala alpha thalassemia trait ni di rantai alpha. Jadi ni tak ada masalah sebab dia gene alpha dengan beta globin chain ni di kromosom berlainan. Faham? Jadi dia tidak membawa apa masalah sekiranya yang pembawa E tu bukan pembawa alpha juga. So kalau alpha dengan alpha kita memang kuatiri dia mendapat alpha thalassemia major. Jadi kita kena pastikan yang pembawa E itu pun bukan pembawa alpha. Okey. Dan yang alpha tu mesti dia dah buat saringan untuk beta so beta thalassemia. So kedua-dua lah, kalau kedua-dua pasangan tu ada alpha ataupun beta, pembawa alpha atau beta, dia kena pastikan mereka pun bukan pembawa alpha ataupun beta. Faham? Sebab alpha dengan alpha lagi dia akan membuat penyakit dia akan membuat penyakit thalassemia. Beta dengan beta akan membuat thalassemia major. Ya, faham? Okay, faham. Tapi kalau alpha dengan beta, kalau tak ada dia tidak membawa alpha dengan beta, memang selamatlah. Faham? Okey. Alright. Faham tak? Boleh faham. Sebab alpha dengan beta lain gene. Gene dia lain. Jadi selamatlah kalau alpha dengan beta. Tapi kena pastikan yang beta thalassemia tu ataupun E thalassemia, pembawa E thalassemia tu pun tidak membawa gene alpha. Ya. Okey. Alright. So Dr. Jamila, kita cuba jawab beberapa soalan yang ada mereka tanya tadi yang kita daripada Puan Uswatun Husna dia tanya pasal ubat yang 3 jenis yang untuk chelators tu, yang untuk buang iron tu. And then tadi kita bincang sedikit yang kata kalau boleh tak naklah iron load tu banyak sangat sebelum mengandung. Okey. Lepas tu dia tanya sekarang ni kalau plan nak mengandung berapa lama kena stop ubat tu. Maksudnya ubat iron chelators tu. Berapa lama kena? Iron chelator tu. Bila didapati kita dah tidak datang head, kita kena check adakah kita mengandung, dan sekiranya kita dapati kita mengandung, kita berhentikan ubat. That means as soon as you get to know yang you mengandung, you berhentikan ubat. Kita tidak boleh nak berhentikan ubat lepas tu nak cuba nak mengandung kan, sebab tak tahu bila nak mengandung. Sebab ubat-ubat ni semua penting untuk menyingkirkan besi. Jadi kita teruskan ubat penyingkiran besi sampai kalau kita tidak dapat datang head dan kita pastikan mengandung, kita baru berhenti ubat. Awal mengandung lah kita berhenti. So awal mengandung kena berhentilah sebab kita tak tahu bila kan. So dari ada satu lagi soalan daripada Moshi Intan. Dia kata I've been married for almost 6 years. Dia ada 3 kali miscarriage dan dia juga intermedia, beta thalassemia intermedia.
So adakah beta thalassemia intermedia ni menyebabkan dia keguguran? Ada tak mereka yang ada beta thalassemia ni mereka lebih risiko untuk dapat keguguran? Ya, sebab keguguran memang ada banyak sebab je lah ya. Tapi pengidap thalassemia E, beta thalassemia ataupun thalassemia intermedia ni memang thalassemia sendiri tidak meningkatkan risiko untuk pengguguran. Mungkin ada sebab lain seperti masalah rahim ataupun masalah hormon lah. Hormon ya. Selalunya itu ataupun masalah darah terlampau pekat ya. Like antiphospholipid syndrome ya. Yang membuat pengguguran berulang kali. Mungkin ada sebab lain. Jadi perlu jumpa doktor lah untuk menentukan apa sebab ya. Dia bukan sebab thalassemia. Tapi thalassemia itu sendiri tidak meningkatkan risiko untuk pengguguran. Ya. So daripada Puan Hanis Natasha, dia kata kalau dia thalassemia and then dah lama tak dapat period, dah lama tak datang bulan, masih ada ke boleh datang balik period? Okey. Ya, ini mungkin boleh ya. Sebab apa thalassemia, pengidap thalassemia tidak dapat datang haid mungkin selalunya disebabkan oleh hormon lah ya. Peningkatan besi di dalam pituitary dan organ-organ ovary ya, disebabkan itu selalunya lah. Kalau dah tak datang haid untuk lama, kita boleh bagi ubat ya, ubat untuk merangsang. Tapi untuk untuk kesuburan mungkin tak pasti nak buat dia baik. You faham tak? Ya. Kita boleh buat seorang tu dapat haid ya. Tapi kadang-kadang kesuburan tu tidak dapat kita nak ni lah. Kita nak returnkan balik. You faham? Salihah mungkin boleh terangkan dengan lebih. Maksudnya period tu kita boleh datangkan bagi ubat perancang, kita boleh dapatkan period. So kita buat artificial period lah. Maksudnya kita rangsang rahim tu. Tapi dari segi kesuburan, telur tu nak keluar semua tu mungkin kita tak boleh nak buat kan. Ia terjadi sebab dia dah terkesan dengan iron loading tu lah ya. So ada satu lagi mention Puan Moshi Intan, dia kata my sister and her husband dua-dua carrier, risk untuk anak major tinggi. Maksudnya anak tu dia punya risiko bila husband and wife dia carrier, so 25% boleh dapat major beta thalassemia major. So ya betul, minta Puan dengan minta mereka datang untuk counsel, jumpa Dr. Jamila jumpa doktor pakar untuk dapat counselling pasal risiko ni, macam mana nak atasi semua ya. Lepas tu sekejap ya, Puan Hanis Natasha nak tanya, thalassemia dah lama tak datang. Oh ni yang tadi kita dah tanya dah actually, dia tanya balik. Okay. Cara pemakanan untuk kurangkan iron level, Puan Moshi dan _Intan. Puan Moshi tanya macam mana kita nak, ada tak pemakanan yang kita boleh ambil untuk turunkan iron level kita, zat besi dalam badan kita tu. Ada tak apa-apa makanan? Makanan untuk turunkan. Ada tak? Selalunya kita nasihatkan seorang pesakit thalassemia untuk mengelakkan makanan yang tinggi zat besi lah. Ya. Seperti organ-organ dalaman seperti hati, paru ya. Sayuran hijau ya yang banyak zat besi. Tapi satu cara untuk mengurangkan besi selepas kita makan adalah untuk minum teh. Oh. Sebab teh boleh kilitkan iron. Oh, I see. Maksudnya dia boleh dia boleh bergabung dengan zat besi tu dan keluarkan melalui inilah sistem penghadapan kita. Jadi selepas makan minum teh O. Teh O tanpa gula lah ya. Ya. Kita nak jaga kesihatan kan. Jangan minum banyak gula. Jadi sebab dia itulah sebab ada
Tea dia ada tannin lah. Saya rasa tannin yang boleh bind to the iron. Oh, I see. Dia boleh serap dia Jadi punya. digalakkan minum teh. Bukan kopi Ya. Ha? Bukan kopi No, not coffee but tea. Ya. Tea bukan kopi. Teh Ya. tau, bukan kopi. Sebab ramai orang ingat teh kopi tu sama sebab caffeine. So tak, dia tea sebab teh tu lain dia punya tu. Okay, ada soalan daripada Nur Fahana, 85. Doktor, saya thalassemia intermedia. Suami saya clear, maksudnya bukan pembawa lah. Okay. Perlu ke nak buat IVF dan check genetik? Kalau dia intermedia? Kalau suami clear, tak perlulah check genetik. Ya. Sebab kemungkinan, ya, kalau seorang pengidap thalassemia, kalau mereka dapat anak, jadi apa akan jadi? Dia dapat Semua adalah carrier lah. pembawa. Pembawa. Kalau husband dia clear. Pembawa thalassemia. Ya. Jadi semua anak adalah pembawa thalassemia. Pastikan nanti dia orang besar nanti kena cari pasangan yang bukan pembawa thalassemia juga. Kena check dulu sebelum dating, ada orang tu kata. Check dulu sebelum jatuh hati, check dulu. Dia ni thalassemia carrier ke tak? Baru bercinta. Betul. Kena check tengok dia punya jenis darah dia semua dulu baru boleh bercinta. Puan Moshi adalah dia kata saya ex-patient Dr. Jamila di Hospital Ampang. Itulah dia. Tu Dr. Jamila, your punya patient. Saya ada blood clot di janin masa miscarriage last September. Okay. Kuatkan semangat puan ya. InsyaAllah tu mungkin sebab masalah, bukan sebab thalassemia yang keguguran tu. Lepas tu dia kata, ada seorang lagi patient dia kata, hey Yasmin, minum teh sangat berkesan. It works for me dalam masa jangka 1 tahun dia kata. Bila minum teh tu iron dia turun. Okay. Okay, lepas tu daripada Puan Izzah Putri. Assalamualaikum doktor, saya ni pesakit thalassemia. Saya nak tanya kalau iron kita overload akan ada risiko untuk pregnant. And boleh pendapat berapa iron level untuk saya pregnant. So dia risau pasal iron level je. Kalau iron tu tinggi, elok berisiko ke pregnancy dia. And then berapa iron level tu baru boleh pregnant. Sekiranya iron tinggi dalam badan dan kita mengandung, ya. Sebab bila kita mengandung, keperluan darah pun meningkat. Mungkin daripada setiap bulan menerima darah setiap 3 minggu ataupun 2 minggu. Faham tak? Keharapan keperluan darah meningkat sebab janin memerlukan lebih banyak oksigen kan. Jadi kita perlu transfusi darah. Dengan tu zat besi pun meningkat lebih dalam badan. Dan juga dia akan pergi ke hati dan jantung dan boleh mengancam nyawa lah, mengancam nyawa ibu. Sebab tu kita galakkan sebelum nak mengandung, seorang pengidap thalassemia perlu memastikan ferritin level kurang daripada, kalau boleh kurang daripada 1,000. Kalau tak boleh kurang daripada 3,000. Ya. Ya, jadi memang penting lah. Sebab kita kalau boleh tak nak memberi ubat penyingkiran besi semasa mengandung. Sebab risiko kepada bayi. Sekarang suara you dah kuat dah. Okay. Tadi kenapa Mungkin internet tiba-tiba. Tapi I can boleh dengar suara Dr. Jamila clear. Yeah. I couldn't hear you, so I had to. Okay, dah clear. Alright. Okay. Puan Syakira Osman, dia kata saya pengidap thalassemia dari umur 14 tahun. Baru dapat tahu, selalu pengsan-pengsan di mana-mana, di jalan raya, di tangga semua. Now saya tengah pregnant 5 bulan lebih. Last check darah 19.4 baru naik 8.1. Jadi bila yang dia perlu untuk transfuse untuk wanita yang pengidap thalassemia ni? Level hemoglobin berapa sekarang bila dia mengandung perlu? Okay, jadi Puan apa namanya? Puan Syakira Osman. Puan Syakira Jadi Puan Syakira thalassemia intermediate lah kan? Bukannya major. Ya, jadi dia bergantung pada juga, bukan saja pada tahap hemoglobin, pada badan sendiri, bagaimana berapa badan sendiri
berapa banyak hemoglobin kan. Kadang-kadang seorang tu hemoglobin dia rendah tapi dia tak ada masalah. Dia tak ada simptom ya. Depends on what. Tapi kalau ibu mengandung, selalunya kita galakkan kalau trimester pertama seeloknya tahap hemoglobin lebih pada 7 lah. Ya. Dan trimester kedua kita boleh pastikan tahap hemoglobin lebih daripada 8. Jadi kalau kurang daripada tu, kita mungkin perlu masuk darah. Ya, sebab kita nak janin membesar dengan baik. Ya. So jadi kalau hemoglobin memang turun kurang pada 7, rasa perlu masuk darah. Ya. Pastikan lebih daripada 8 lah semasa mengandung. Lepas tu dia tanya lagi, ada tak pemakanan yang boleh naikkan darah merah masa mengandung? So Dr. Jamila galak tak diorang makan daging? Ya, kalau seorang tidaklah, sebab selalunya pesakit thalassemia memang iron overload lah. Tinggi tahap besi. Jadi kita tak galakkan lah. Tapi kalau pembawa memang kalau iron deficiency memang kita galakkan kalau kekurangan zat besi. Sebab pembawa pun boleh, ya. Selalunya pembawa tahap besi ni tidak tinggi. Kadang-kadang rendah. Jadi yang tu kita boleh bagi zat besi. Tapi pengidap memang kita tak galakkan lah. Sebab memang tahap besi dah tinggi. Ya. Lepas tu dia tanya, mungkin kita perlu rehat lebih, jangan stres sangat, ya. Ya. Sebab kadang-kadang dengan stres pun dia darah boleh turun. Sebab dia senang pecah. I see. Ya. Sakit thalassemia, stres, ya. Dia senang pecah. Jangkitan sikit pun dia pecah lagi. Ya. Jadi kena, kalau demam ke, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Kawal temperature. Jangan bagi suhu badan naik tinggi. Cepat-cepat makan Panadol, bagi suhu badan turun. Sebab bila suhu badan tinggi pun, sel darah merah akan pecah. Bila sel darah merah pecah, hemoglobin akan turun. Rasa lagi letih. So mereka tak itu sajalah dekat dalam keadaan yang stressful. Sebab bila dia stressful je, nanti darah dia akan mudah pecah lah, mudah. Dan lepas tu hemoglobin akan turun. So start baliklah all over again. Macam tu lah. Dia juga bertanya, adakah untuk pesakit thalassemia digalakkan bersalin normal ataupun Caesar? Obstetrically indicated lah. Digalakkan kalau boleh bersalin biasa lah. Ya. Kecuali sekiranya seorang ibu memang tahap besi dalam jantung memang tinggi dan mereka mengalami kelemahan jantung. Sebab kita tak nak ibu meneran kan semasa bersalin. Jadi situasi tu mungkin kita membuat caesarean section. Tapi kebiasaannya kita kalau boleh nak bersalin secara normal. Ya. Tapi kita kena tengok jugalah sebab kadang-kadang thalassemia ni dia punya bentuk dia punya tulang punggung ni memang tak cukup untuk anak keluar. Jadi yang tu semua doktor pakar obstetrik boleh menentukan lah. So basically threshold untuk Caesar tu rendah, maksudnya untuk orang thalassemia tu kita ada tengok keadaan mereka jugalah kan. Tak semestinya kena operate all of them, tapi kena tengok setiap wanita tu berbeza keadaan dia, so kena check balik dengan doktor. Mungkin boleh tanya dah. Okay. So Puan Safra, Assalamualaikum doktor, saya ada leukemia. Ya, yang Puan Safra, Allahu Akbar. So dia dah 6 kali cycle chemo dan stem cell transplant. Lepas transplant saya dah tak period dalam 1.5 tahun. Umur saya 25 tahun. So itu yang dia bagi tahu. So basically mungkin dia nak tanya pasal cycle dia sebab dia dah dapat 6 kali chemo, adakah dia akan dapat period balik? Kalau situasi ni leukemia lain ya Dr. Jamila ya. Sebab mereka menerima kemoterapi yang boleh membuat kesuburan, yang boleh menjejaskan kesuburan lah, fertility ya.
sebab kemo ni memang boleh musnahkan ovary ya. Jadi kita tunggulah insya-Allah ya, kita tunggu ya, tengok adakah period tu akan datang lagi. Kalau tidak, perlu jumpa doktor lah. Ya. Sebab mungkin kesan daripada kemo tu dia memberi kesan kepada ovary juga. So sometimes dia boleh kembali ke ovary tu kembali berfungsi ya, kembali aktif, tapi kita kena tunggu macam Dr. Jamilah kata tadilah ya. Lepas tu ada lagi soalan daripada Puan Nur Fahana. Dia tanya, maaf doktor, keluar topik sikit, pesakit thalassemia ada kesan buruk tak jika ambil vaksin COVID-19? Ni soalan semasa ni. Jadi kita galakkan semua, sepatutnya semua orang mendapatkan vaksin COVID ya. Semua. Tiada semua pesakit thalassemia maupun leukemia ya, selepas pesakit leukemia selepas sihat memang kita galakkan untuk mengambil vaksin ya. So tak ada apa-apa kesan lah. Maksudnya tak ada kesan lah, tak ada indikasi dia memang semua orang perlulah ambil vaksin ya. Okey. So tadi kembali pada Puan Safra yang mengenai leukemia tadi, dia kata Dr. Himato mesti kata pesakit kanser akan mandul. Masih ada keperluan untuk pesakit yang dah recover kanser untuk zuriat sendiri? Soalan yang berat juga Dr. Jamilah. Ya, kita perlu sebab tu kadang-kadang sebelum memerlukan kemoterapi kita galakkan untuk simpan ovary tapi susah kan sebab pesakit semua tak sihat masa tu ya. Untuk lelaki kita galakkan untuk simpan sperma, yang tu sperma tu senang sikit ya. Untuk wanita memang susahlah kita nak simpan ovary ya sebelum kita menjalani rawatan kemoterapi, sebab kemoterapi untuk penyakit leukemia memang dia kuat dan dia boleh musnahkan ovary. Tapi masa tu kita nak selamatkan nyawa kan. Tapi kita boleh tunggu selalunya dalam masa 2 tahun, kalau tak datang period kembali ke mungkin yang tu maksudnya mungkin dah affect fertility lah. Jadi memang susah lah nak jawab tu. Kita doa je lah ya. Mungkin kita dapat zuriat insya-Allah. Mungkin Puan Safra boleh follow through ya dari dekat klinik ataupun hospital yang Puan Safra terima rawatan tu, mungkin mereka akan check hormon Puan ya, dan check balik, refer kat gynae ya, tengok result telur macam mana. Ya, maksudnya kita nak cakap sebab terlampau pendek sangat kan, so kita kena buat lagi beberapa taringan lagi. Jumpa doktor. Jumpa doktor, buat hormon, tengok hormon cukup ke untuk mengandung, lepas tu doktor akan menasihatkan lah. Ya. Okey Dr. Jamilah, I think kita pun dah sampai kepada penghujung. Okey, minta maaf kalau tak dapat nak jawab semua soalan. Cuma nak tanya Dr. Jamilah, ada apa-apa pesanan tak kepada bakal-bakal pasangan suami isteri ataupun bakal-bakal ibu dan ayah yang trying to conceive ya? Ada tak apa-apa sepatah dua kata yang Dr. Jamilah nak nasihatkan kepada mereka mengenai thalassemia ni? Saya mula dengan nasihat pada remaja lah. Ya, remaja dan belia dulu, buatlah saringan thalassemia. Ketahuilah status anda ya. Sebab ya, sebelum cari pasangan. So untuk pasangan pembawa thalassemia, kalau kedua-dua pembawa thalassemia, jangan putus asa sebab ada langkah-langkah yang boleh ambil ya untuk mendapatkan anak yang sihat ya. Seperti yang diterangkan tadi oleh Dr. Soleha. Pada ibu bapa pula, pastikan anak-anak remaja menjalani saringan thalassemia sebab penting kita cegah thalassemia. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Pastikan anak-anak kita sihat, bebas dari penyakit thalassemia. Memang sebab susah kan? Sebab sekiranya kelahiran kanak-kanak thalassemia tidak dikawal ya, dan jumlah thalassemia meningkat ya, kos rawatan pun meningkat dan mungkin kita tak cukup rawatan dan darah untuk pesakit thalassemia yang baru dilahirkan ya. Jadi ini semua penting ya.
Jadi tolonglah ketahuilah status thalassemia anda dan cegahilah thalassemia. Itu sajalah nasihat saya. Okey. So Dr. Solihah ada apa nak cakap? Saya basically rasa teramat beruntung dapat bersama dengan Dr. Jamila ya. Semoga pengisian kita kali ini akan memberi manfaat ya kepada pasangan yang sekarang yang bakal jadi ibu bapa ataupun yang dah jadi ibu bapa, ataupun kepada mereka yang macam yang masih mencari pasangan, so diorang check. So kalau ada adik-adik yang belum bertunang ke tengah baru nak berdating ke, beritahu diorang, suruh check supaya hopefully that message ni sampailah ya. So video ni ya Dr. Jamila kita akan simpan dekat dalam Sophia Fertility, okay? And then kita juga siapa-siapa yang sekarang ni mungkin tengah sibuk kat dapur tu nak tontang-tontang nak masak, so mungkin tak dapat tengok secara live, so mereka boleh manfaat secara offline, okay? Dan juga Dr. Jamila ya, besok ni actually hari ibu ya, so mungkin Dr. Jamila nak bagi apa-apa sepatah dua kata lagi ataupun ada apa-apa nak wish kepada ibu ataupun sempena hari ibu. Memang kita banyak ibu banyak berbakti lah kepada kita ya. Memang kita sayangilah ibu ya. Terima kasihlah pada ibu ya kerana banyak menjaga kita ya. Ya, menjaga baik ya. Kita tak boleh balas budi ibu. Selamat hari ibu ya. Saya sayangi semua ibu ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Dr. Jamila. Selamat berbuka puasa. Selamat Hari Raya. Okey. Tak lama lagi nak Hari Raya dalam PKP ni. So semoga kita jaga SOP kita, kekalkan kita punya social distancing. Kita harap nombor COVID ni turun ya Dr. Jamila, sangat merunsingkan ya. Kita banyak berdoa COVID akan hilang daripada dunia ni. Memang kita memang dah ya, sedih nak duduk tanpa ya, tak dapat lihat adik-beradik lain ya, keluarga, tak boleh bersama hari raya, memang sedih lah. Ya, tapi kita kena bersabar, insyaAllah COVID ni akan hilang daripada kita semua. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, sekian saja. Terima kasih banyak-banyak Dr. Jamila. Okey, selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.